Menteri, sikit Menteri. Penjelasan lanjut Menteri. Tahniah ya, kerana perkembangan perbankan Islam dinilai melalui perkembangan aset. Itu satu indikator yang baik. Tetapi yang mengecewakan saya sikit ya, saya faham Menteri pernah ya terlibat dengan LOFSA, Islamic Money Market, agenda dan sebagainya. Itu pun saya akan tanya lanjut apabila sampai di situ nanti. Pak Menteri, saya khawatir pada pandangan saya, muamalat Islam ini dia datang pada buku yang sama, Quran dan Sunnah, secara jurisprudennya, perundangannya. Tetapi hari ini saya tengok apabila benda bersifat dollar and cent, kita senang bahas di sini ya, tetapi tiba-tiba timbul isu pasal daripada jurispruden yang sama, daripada Quran dan Sunnah juga. Dah komitmen dah berbeza dah, terutama perundangan lain, jenayah dan sebagainya. Tapi persoalan yang ingin saya kesalkan di sini ialah Islam itu takkan kita nak nilai dari segi aset itu satulah kekuatannya. Islam ada jawapan pada ekonomi, tetapi pemahaman dari segi muamalat itu tidak sama besar dengan pemahaman yang di sektor yang lain. Soalan saya Mak Menteri ialah, kerana pada pandangan saya isu-isu yang akan menghantui bank negara ataupun kerajaan ialah isu-isu tadilah, isu etika, isu governance, isu ketelusan. Kalau ia hanya dinilai dari segi saiz, saya itu satu perkara yang bagi saya pada pandangan saya satu perkara yang mechanical, kerana promosinya betul, komitmen kerajaannya betul, sambutan daripada pemain-pemain pun betul. Tetapi persoalannya isu tadi yang saya kata Menteri telah menjelaskan, yang default, yang projek tak jadi, yang contohnya macam sebesar 243 juta tadi, yang pakai perbankan Islam. Bagaimana kita nak menjawab soal-soal itu? Bagi saya, adakah ianya disebabkan kita kawaselia ke, masalah kawaselia ke? Kerana dari segi saiz saya yakin ianya berkembang. Kerana contohnya kalau kita nak nilai tabung haji itu sendiri sebagai satu saiz, tabung haji pegang cash kan, bukan paper. Dan saya perbankan Islam lagi underlying asset, lagilah mudah, berbeza dengan konvensional. Mungkin Menteri boleh beri indikator yang lain. Apakah yang menggambarkan kejayaan perbankan Islam ini? Yang Berhormat, kalau Yang Berhormat sabar sikit, barangkali saya sampai. Tapi saya ingatkan tadi Yang Berhormat nak tanya mengenai deposit dengan aset saja. Tapi Yang Berhormat dah pergi lebih. Saya baru je mula jawapan. Banyak lagi yang saya nak jawab ni, barangkali 2 jam. Jadi Yang Berhormat tunggu masa yang tepat baru boleh, supaya adil kepada saya ya. Jadi saya dah bagi, tiba-tiba tanya benda yang saya nak jawab pun cuma lewat sikit ya. Tapi saya nak jawab beberapa perkara yang kelihatan masalah-masalah yang wujud ni ya. Masalah-masalah yang wujud, Yang Berhormat Padang Besar timbul ya. Kes-kes spesifik, kes-kes tertentu. Saya tidak menafikan barangkali ada kes-kes yang khusus seperti ini ya. Yang ini kita perlu lihat ia secara khusus. Kita tidak boleh melihat dia secara menggugat pokok ya. Ranting yang patah tidak seharusnya menggugat pokok yang rendang. Kerana ya, bukan sahaja tertakluk ataupun terpakai kepada muamalat saja Tan Sri Yang Dipertua. Kadang-kadang Yang Berhormat kalau ranting tak banyak, buah banyak. Itu Cantik. sebab pruning ada. Cantik Tan Sri cantik tu. Cantik. Ia tidak terpakai kepada muamalat saja. Yang masalah-masalah ni, ada buah busuk sebiji, tapi buah lain boleh pakai, boleh makan. Dia juga tertakluk ataupun terpakai kepada soal-soal lebih pokok dalam Islam. Rukun Islam, rukun iman. Kita diwajibkan puasa, ada orang tak puasa. Kita diwajibkan semayang Jumaat, ada orang tak semayang Jumaat. Adakah ini bererti maka sesuatu sudah tersilap dengan rukun Islamnya? Sesuatu sudah tersilap dengan rukun imannya? Ustaz Alim, tidak. Ini bererti kita semua kena tingkatkan lagi kesedaran, keinsafan, keikhlasan. Bukan saja nampak yang tak baik, yang baik pun kita nampak. Ini jangan nampak yang lemah, yang busuk buah sebiji, seolah-olah pokok yang rendang, yang banyak buah macam Tan Sri kata tadi, dah tak diberi nilai yang sewajarnya. Ini dia. Bukan artinya Islam tu salah. Malu kita.
Kalau kita cakap tentang hal-hal yang seolah-olah menyalahkan Islam kita, prinsip-prinsip yang diajar oleh agama kita, malu kita kepada rakan-rakan yang bukan Islam. Tapi bukan Islam salah, bukan muamalat salah, bukan keuangan salah, bukan perbankan Islam salah. Kalau ada salah sedikit sebanyak pelaksana, kita betulkan. Ini yang cuba dibuat. Kita mantapkan lagi undang-undang keuangan Islam. Kita cantumkan lagi jika dilihat bahawa pencantuman ini akan meningkatkan lagi tahap pencapaian keuangan Islam kita di Malaysia. Cantik. Yang cantik tu kena kata cantik. Kuala Selangor pun kata cantik. Ya. Ini semangat dia. Ini bila kita kata keikhlasan, keluhuran keikhlasan kita. Seorang je tepuk, kalau ramai sikit semangat naik lagi saya. Al-Raji Bank, bank terbesar. Ini saya nak bagi kejayaan-kejayaan lain. Roh dan jiwa yang berjaya ni, bukan sahaja deposit. Al-Raji Bank, bank yang terbesar di Saudi Arabia. Dari segi nilainya, aset Islamic asset di Saudi adalah besar memang, sebab dia duit banyak. Kita tak boleh menafikan. Tetapi sanggup datang membuka cawangan, satu-satu cawangannya di luar Saudi, di Malaysia, tanah yang bertuah ini. Sudah tentu dia tak nak pergi tempat yang tidak menjiwai keuangan Islam. Hal ini, hal lain tunggu dulu. Araji. Kebetulan saya pemegang ada sikit lah. Pak Menteri, saya nak tanya Pak Menteri ya, seikhlas mungkin lah ya. Ketika mana bank Araji daripada Saudi datang sini, bagaimana beliau bank tersebut menilai pendekatan kita panggil tahap lah produk syariah kita? Kerana kita mendapat maklumat perkara itu ada sedikit isu. Kalau betul lah tolong jelaskan. Ini persoalan saya. Kerana saya sendiri apabila menjadi pelanggan kepada bank Araji, saya melihat ada sedikit perbezaan dari segi apabila dia meluluskan tu produk, akadnya dan sebagainya amat strict. Berbeza dengan akaun apabila kita ada bank yang lain. Adakah ianya dia datang atas sebegitu dengan ketatnya syaratnya, dan kebetulan pada pandangan saya mempunyai sedikit pendekatan berbeza dari segi bank-bank Islam yang lain. Dan Pak Menteri, adakah perkara itu betul ataupun ianya tidak seperti yang saya katakan, ataupun memang amalannya itu yang membuatkan dia menjadi salah satu bank terbesar Islam di dunia? Terima kasih Muhammad. Dia terbesar kerana pasaran dia adalah pasaran yang terbesar dari segi Islamic base dia, asset dia. Jadi kalau Maybank kita beroperasi di sana pun, mungkin Maybank kita boleh mengambil share daripada dia. Itu saya tidak bagi saya tidaklah penting sangat. Yang pentingnya bila dia datang kat sini, memang pendekatan dia memang saya tahu setengah-setengah, macam sukuk umpamanya, ada setengah-setengah yang dia tidak berasa selesa, saya mengaku. Tetapi ada sukuk yang telah dikeluarkan, yang telah diuruskan oleh Al-Raji Bank, di mana saya sendiri dijemput untuk merasmikan. Alim ke apa nama dia, jaga mas base mortgage di package, diterima. Dia kata ini bagus, ini menepati kehendak pelabur dia. Tak apalah, alhamdulillah dia terima. Memang dia ada pendekatan, setiap bank ada pendekatan masing-masing. Kita tidak impose dengan izin ke atas mereka. Yang mana mereka selesa. Tapi dia datang ke sini, dia buka satu-satunya cawangan di luar, dan dia keluar sukuk. Bukan saja sukuk yang kita keluarkan ini yang terbesar di dunia, dia pun keluar sukuk daripada Kuala Lumpur, kerana diterima oleh pelabur-pelabur di Arab Saudi, dan saya diberi penghormatan untuk merasmikannya atas pandangan ceramah tersebut. Kerana pada pembacaan saya
skim ataupun skema apa dia ni rang undang-undang yang kita cuba sekarang, kita cuba wujudkan suasana yang lebih kita panggil standardized lah, terutama sekali aspek-aspek pandangan syariah yang kita tahu di lapangan dalam untuk tujuan-tujuan keintelektualan memang kekhilafan itu satu kebaikan, tapi untuk tujuan-tujuan kita panggil pengurusan, kita mahukan satu perkara yang lebih harmoni kan. Jadi persoalan saya, apabila kita berkembangnya pasaran perbankan Islam ini sudah lama di Malaysia, yang datang tadi bank besar, tetapi persoalan saya, mampukah kita meyakinkan, tadi kata ada sukuk, tapi persoalan saya ialah komposisi syariah advisor, RRI mempunyai komposisinya sendiri, sejauh mana koordinasi ataupun hubungan terutama dengan pandangan-pandangan Malaysia di sini, karena saya rasa kalau kita berjaya di situ, saya rasa produk kita akan melangkah lebih jauh. Saya melihat dari sisi yang lebih positif. Mohon penjelasan sikit. Okey, terima kasih Muhammad. Boleh tu, dah banyak kali saya bagi. Kalau boleh bagi ruang saya lepas ni ya. Memang apa-apa produk yang dikeluarkan oleh mana-mana bank yang beroperasi di Malaysia, pertamanya mesti tertakluk kepada penasihat syariah pada bank-bank tersebut. Keduanya juga mesti mengikuti nasihat syariah yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia. Jadi oleh kerana urus niaga yang dibuat oleh RRG Bank di sini, maka dia mestilah menepati kedua-duanya. Maka oleh kerana dia beroperasi dengan hati yang senang sekarang ni, selesa, bermakna dia telah menerima pakai. Mungkin tidak 100%, barangkali ada 1-2 produk yang dia tak rasa selesa, tak apalah. Tetapi dia sanggup datang ke sini, dia sanggup menerima bahawa akhirnya syariah ruling ini mesti tertakluk kepada Majlis Syariah Bank Negara Malaysia. Ya, ini Menteri ya bagi peluang. Sekejap. Jangan lagi. Saya nak habiskan dulu yang hal Syariah Council itu. Ha? Sebab saya rasa Yang Berhormat mungkin tidak ada pandangan mengenai Syariah Council. Barangkali lah hal lain. Jadi biar saya habiskan Syariah Council tu. Atau nak tanya pasal Syariah Council? Ya, berkenaan dengan bank Islam lah. Tak apa, yang tu umum, yang tu banyak lagi saya nak buat. Duduk dulu, Syariah Council dulu. Syariah Council. Sebab tadi ada beberapa persoalan pokok mengenai Syariah Council. Siapa Syariah Council? Ya? Siapa yang mempunyai kuasa di Malaysia ini? Di Malaysia ini mengikut Akta Bank Negara Malaysia 2009, kita telah masukkan dan telah diluluskan oleh ahli-ahli yang berhormat di sini bahawa Majlis Syariah Bank Negara mempunyai kuasa yang tertinggi dalam menentukan syariah compliance. Tadi Kota Raja Pendang ada sebut apa hubungan dengan Majlis Fatwa Kebangsaan, apa peranan mufti-mufti, apakah ada perselisihan. Dia tidak ada perselisihan, seharusnya tidak timbul perselisihan. Yang ditentukan oleh Majlis Syariah Bank Negara Malaysia ini khusus kepada soal-soal keuangan di bawah Bank Negara Malaysia. Yang lain-lain itu boleh terpakai, boleh dibuat oleh Majlis Fatwa Kebangsaan dan sebagainya. Bahkan ada umpamanya mufti sendiri, seorang mufti Penang, Sahibus Samahah Datuk Haji Hassan Haji Ahmad, berada dalam Syariah Council ini. Ada 3 orang ahli Majlis Fatwa Kebangsaan berada dalam Syariah Council Bank Negara Malaysia ini. Jadi sudah tentu apa-apa keputusan yang dibuat oleh Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia ini tidak boleh bertentangan dengan pandangan-pandangan mufti, kerana mufti pun ada, dengan pandangan-pandangan fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan, kerana 3 orang ahli ada. Takkanlah dalam Majlis Fatwa dia buat yang lain, kat sini nak buat yang lain kan. Jadi sehubungan itu juga saya ingin menyebut tentang yang ditimbulkan, persoalan yang ditimbulkan oleh Jasin. Jasin tadi ada sebut tentang ada tuduhan oleh seorang pembentang kertas kerja dalam satu seminar yang mengatakan Majlis Syariah ini mempunyai individu-individu yang mempunyai kepentingan. Saya sedih juga bila saya dengar ada tuduhan yang agak melulu seperti itu. Kerana takkanlah Majlis Syariah yang ada pakar-pakar lebih daripada, dan ulama-ulama ni, ulama-ulama,
kita ada bekas hakim, ketua hakim negara Tun Abdul Hamid Haji Muhammad umpamanya. Kita ada Tan Sri Datuk Syekh Razali Abdul Rahman. Kita ada Mufti Penang, kita ada Dr. M. Anwar Ibrahim. Tapi tak sama dengan yang ketua pembangkang lah. Ini Naib Timbalan Pengurusi National Syariah Board Majlis Ulama Indonesia. Kita ada dalam. Kita ada Profesor Dr. Ashraf Muhammad Hashim, Ahli Majlis Fatwa. Profesor Madya Dr. Engku Rabiah Adawiyah Engku Ali. Profesor Madya Dr. Muhammad Akram Lardin. Dr. Aznan Hassan, Dr. Rusni Hassan, Datuk Dr. Abdul Halim Ismail, Dr. Muhammad Daud Bakar. Jadi takkanlah mereka ni ada kepentingan peribadi. Takkanlah seorang yang mungkin terlibat dalam instrumen-instrumen yang boleh. Saya sedihlah. Saya terima kasih kepada Jasin kerana mengenengahkan hari ini, dan saya harap mereka yang mendengar pembentangan kertas kerja yang dibuat oleh, tak tahulah, mungkin dia ada agenda dia, mungkin ada matlamat dia, tapi saya rasa agak sedih kalau dikaitkan dengan apa yang dibuat suku ni tak menepati ajaran Islam kerana ada ahli-ahli yang berkepentingan perniagaan dan sebagainya. Tunggu dulu lagi. Ya.